Salam sejahtera semua. Suara Cikgu Bibi jelas tak? Kalau jelas, tolong spam satu. Type jelas pun boleh. Okay. Jelas, Cikgu. Okay. Terima kasih atas respon. Okay, so untuk yang minggu lepas kan, kita dah bincang tentang unit 8 sampai konsep. Okay, so untuk yang hari ini, cikgu nak mengimbas kembali sebelum memulakan kelas hari ini. Okay, so yang program ini, program 30 minit, kita akan berbincang sehingga pukul 9. Okay. So sebelum kita nak mengajar murid-murid, setiap bab kita nak sediakan apa? Kita nak sediakan di SKP. Okay. So, cikgu percaya dah semua dah ada di SKP. Kalau yang tiada di SKP, boleh muat turun di internet juga, boleh Google. Okay, so untuk kita membuat ulang kaji ataupun belajar setiap bab pendidikan moral, kita perlu sediakan di SKP kita. Okay, so Cikgu Bibi akan mengingatkan rakan-rakan tentang SK. Okay. So yang SK selalunya merupakan tajuk. Tajuk di mana? Tajuk di bab kita yang ni. Okay. Penlibatan diri penerazu komuniti. Yang ni selalunya merupakan SK kita dalam DSKP. Okay. So, dia akan beritahu yang ini merupakan SK 7.1. Okay. Seterusnya ialah SP, Standard Prestasi. Okay. Standard prestasi selalunya dia akan tunjuk di sini. Okay. Yang ini semua merupakan SP, Standard pembelajaran. Cikgu Asin nak kata prestasi. Standard pembelajaran. Okay. Pembelajaran. Okay. Yang ini apa yang kita belajar semua di sini. Okay. So, cikgu nak ingatkan yang ini semua adalah melibatkan domain. Domain, 3 domain yang penting untuk moral. Yang pertama, penakuran. Okay, kita boleh kata dia pemikiran ataupun kognitif. Okay, selalunya dia merupakan di sini. Okay, lepas tu yang 7.1.5, emosi moral. Okay, yang ini selalu akan dikeluarkan dalam soalan struktur juga. Apakah perasaan anda? Okay, selalunya dalam 3 markah. Okay, yang 7.1.6 yang ini merupakan tingkah laku. Okay, so cikgu dah imbas kembali apa yang kita belajar minggu lepas. So, kita akan sambung. Okay. Selalu bila kita membaca buku teks kan. Okay. Kita baca. Okay. Yang ini minggu lepas sudah bincang. Bila kita baca kan. Bagaimana kita tahu cara melaksanakan program komuniti akan diuji. Sekiranya kita tidak pasti, kita rujuk balik di SKP. Okay, nampak tak? Masa di SKP yang 7.1.2, dia perlukan kita mengenal pasti cara. Nampak tak? So, bila kita kembali ke buku teks, kita nampak
Yang sebenarnya yang ini merupakan 7 point berapa? Point 2. Okey, yang ini juga seiring di atas sini. Nampak tak? Okey, so selalunya dalam muka surat rangsangan dia akan beritahu dalam unit ni murid akan belajar apa. Okey, apa yang belajar di SP ini, standard pembelajaran ni semua ada di dalam buku teks. Okey. Sebab tu kita kata kita ambil DSKP sebagai kitab utama, lepas tu buku teks sebagai panduan untuk kita. Okey, so nampak tak yang ni? Okey, dalam SPM apa yang kita akan diuji? Okey, kita akan uji SK dengan SP. Okey, so kenapa cikgu nak menekankan kepentingan SK dan SP? Disebabkan selalu murid baca, murid hilang hala tuju. Murid tidak tahu di mana patut beri penekanan, lepas tu di mana perlu kita ulang kaji. Sebenarnya senang je. Okey, apa-apa yang kita nak uji dalam SPM semua ada dah di sini. Okey. Dalam SP-nya. So murid perlu tahu. Okey, contohnya boleh tak kamu mengenal pasti cara? Okey. Adakah kamu boleh menghuraikan kepentingan? Okey, boleh tak kamu meramalkan implikasi? Okey, sekiranya kamu murid dapat menguasai 7.1.1 sehingga 7.1.6 tahniah. Maksudnya kamu sudah berjaya menguasai unit ini. So, apa-apa soalan berkaitan dengan program komuniti, kamu akan berjaya untuk menjawab dengan baik. Okey. So, bila kita nampak yang 7.1.3 menghuraikan, biasa kalau dalam SPM soalan berbunyi huraikan. Huraikan maksudnya kita mesti beri contoh. Okey, kenapa cikgu kata begitu? Okey, kamu boleh buat rujukan di dalam buku teks ini. Okey. So, selalu masa cikgu mengajar murid-murid, cikgu akan semak balik DSKP, lepas tu akan rujuk balik yang buku teks semasa mengajar. Okey. Yang SP-nya nak menitik beratkan apa? Huraikan. Okey, huraikan. So, semasa cikgu mengajar, cikgu perlu memastikan murid-murid boleh membuat huraian dan sebagainya. Okey, kalau soalan tidak minta huraikan, soalan minta nyatakan. So, murid-murid boleh bagi terus jawapan ini. Okey, sekiranya huraikan, maksudnya murid perlu tambah contohnya. Okey. So, yang ini cara kita untuk menggunakan DSKP dan juga buku teks semasa dalam PDPR ataupun PDPC kita. Okey. So, yang sini nak huraikan kepentingan kita rujuk balik yang atas pun boleh, DSKP pun boleh. Okey, yang tadi tu nak mengenal pasti, so kita tidak perlu hurai. Yang 7.1.3 SP-nya nak kita menghuraikan kepentingan. Okey, kalau hurai maksudnya kita perlu bagi contoh. Okey, so yang tadi tu cara dia hanya nak mengenal pasti kan. So bila dalam buku teks kan dia hanya kena pasti, dia hanya bagi jawapan iaitu cara melaksanakan program sahaja. Okey. So bila sampai 7.1.3 dia nak kita menghuraikan. Okey, dia nak kita menghuraikan. Maksudnya apa? Maksudnya masa kita bagi jawapan kepentingan, kita mesti berserta dengan
contoh. Okay. So, selalunya bagi murid yang cemerlang, yang dalam kelas cemerlang, memang kita akan galakkan dia baca semua. Okay. Contohnya sekarang, murid tersebut, dia tidak berikan jawapan yang sebiji sama dengan dalam buku teks. Mungkin yang jawapannya di luar kotak, maksudnya mungkin lain daripada jawapan di buku teks, tetapi jawapannya adalah betul. Okay, apakah yang cikgu akan buat ialah kita akan terima. Sebab dalam KSSM, kita adalah berdasarkan perbincangan isu, okay, ataupun topik yang kita kata topik hangat ataupun perbincangan isu semasa. Sekiranya jawapan yang diberi adalah munasabah, okay, adalah yang baik walaupun tiada di dalam buku teks, okay, kita sedia terima jawapannya. Okay. So yang untuk soalan ni, dia minta huraikan. So bila huraikan, murid perlu berikan jawapan berserta dengan contoh. Okay, bagi murid yang mungkin kelas sederhana, kelas lemah, mungkin dia tak dapat nak baca semua ataupun nak faham semua, apa yang boleh kita bantu ialah kita perlu pastikan sekurang-kurangnya dia boleh jawab 3. Okay, so yang mana-mana dia nak pilih pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kita nak pastikan dia boleh menguasai 3 kepentingan. Okay, yang ini salah satu cara untuk membantu murid-murid yang lemah juga. Okay, so seterusnya kita akan pergi ke yang implikasi. Okay, so selalunya sampai yang implikasi, implikasi mungkin merupakan bahasa yang aras tinggi sikit. Okay, kita boleh rendahkan balik yang biasa-biasa ialah kesan. Okay, beritahu murid bahawa implikasi adalah sama dengan kesan. Okay, so bila kita nak mengajar, kita rujuk balik di SKP kita. 7.1.4 meramal implikasi. Okay, so jawapannya adalah di sini. Okay. Semua adalah kesan-kesannya. Okay, sekiranya, okay, sekarang kita nak menguji murid kan. Bagaimanakah murid ini dia boleh menjawab soalan ni semasa dalam SPM. Mungkin cikgu boleh bina item. Okay, cikgu boleh tulis berikan 2 kesan, okay, implikasi ataupun kesan. Okay. Kalau cikgu nak biasakan murid dengan standard SPM, cikgu boleh gunakan implikasi. Okay, lepas tu jelaskan dengan murid bahasa yang lebih ringkas ialah kesan. Okay, berikan 2 implikasi kurang pelibatan dalam program komuniti. Okay, so yang ini kita boleh bagi 2 markah. Okay, so murid perlu jawablah yang mana-mana dia rasa dia boleh ingat. Okay. Lepas tu suruh dia jawab. Okay. Sebab yang untuk bab ini sebenarnya kalau murid nak dapat TP5, saya rasa tidak susah sebab kebanyakan murid mereka melibatkan diri dalam program komuniti. Okay. Contohnya mungkin mereka mendemar wang ataupun memberikan sumbangan tenaga dan sebagainya. Okay, mereka ada bukti, ada evidence. Okay, mereka boleh, cikgu-cikgu boleh kumpul dan semak balik yang tahap penguasaan yang mana patut kita bagi. Okay, so yang ini standard prestasi.
biasa dalam standard prestasi kita ada TP kan. So yang TP ni semua adalah diambil untuk pelaporan PBD. Okay. Okay, so yang sini kita boleh nampak yang TP5 kan. Tafsirannya merupakan yang ini, menghayati dan melibatkan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam kehidupan harian. Macam contohnya murid saya, dia terlibat dengan sumbangan kewangan, mereka mendemar ataupun hantar yang makanan melalui Grab kepada orang miskin. Yang ini sebab mereka ikut yang sahutan Mr. Kwan daripada Facebook. So bila mereka buat, mereka akan attach receipt yang beri makanan tu dan sebagainya. Yang saya akan minta mereka hantar gambar. Lepas tu saya simpan. Yang itu merupakan satu evidence yang sangat, kita kata sangat kita kata apa, konkret lah, sangat kuat lah untuk menyokong murid itu untuk mendapat TP5, okay, semasa dalam penilaian PBD. Okay. So selalunya bila kita nak mengajar, kita akan semak balik DSKP. Kenapa saya kata DSKP ni penting? Okey, contohnya sekarang kita belajar. Lepas tu kita nak bina item. Nak bina item untuk menguji murid. Okey, di manakah kita boleh dapat isu? Okey, sebenarnya di DSKP kita boleh dapatkan semua cadangan isu. Okey, nampak tak yang sini? Okay, contohnya cikgu sudah tiada idea untuk melaksanakan PBD ke ataupun yang apa-apa aktiviti kan. Okay, so kita boleh rujuk DSKP juga sebab di sini ada juga cadangan aktiviti. Okay, so yang sebenarnya kalau boleh cikgu boleh minta murid muat turun di SKP untuk menjadikan satu bahan bacaan. Okay, mungkin bagi murid yang cemerlang, mereka boleh betul-betul pergi digest. Okay, mereka boleh memahami, lepas tu mereka boleh tahu apakah kegunaan DSKP ni. Okay, bagi murid yang sederhana, lemah, mereka mungkin tak tahu cara nak menggunakan DSKP, tapi jangan risau sebab cikgu boleh dapatkan semua isu di dalam untuk dijadikan item supaya dapat menguji mereka. Okay, biasakan mereka dengan soalan SPM. Okay, semasa kita nak bina item soalan SPM kan, kita yang penting kita perlu rujuk balik yang format pentaksiran KSSM daripada LP. LP itu lembaga peperiksaan kan. So kita boleh semak balik yang item dia. Format itemnya macam mana. Lepas tu kita boleh menggunakan cadangan isu ni untuk membinakan item. Okay. Okay, so saya sambung balik. Okay, di sini selalu selepas pengajaran dan pembelajaran kita akan membuat pengukuhan. Okay. So yang sini dia ada QR code-nya, boleh minta murid scan. Lepas tu dan cuba jawab. Okay. So yang ini sebenarnya dia nak kita buat analisis kan. Lebih kurang sebagai macam program nilam kan. Okay. Lepas murid membaca buku, mereka perlu tulis difraksi. Okay. So yang ini sebenarnya semirip, lebih kurang sama yang ini sebab dia nak tonton klip video, lepas tu nak buat analisis. Okay, yang analisis dia, maklumat dia sudah beri di sini. Okay, so sepanjang PDPR, cikgu boleh minta murid-murid melakukan aktiviti ini. Okay, bagi murid yang tidak dapat
jalankan dalam talian memang agak menyusahkan, tapi kita mungkin boleh gunakan modul offline untuk membantu mereka. Okay, so yang selalunya dia ada soalan begini. Okay, so soalan yang dalam buku teks ni sebenarnya sangat membantu murid-murid untuk membiasakan diri dengan kita kata item SPM. Okay, so yang di sini kita boleh nampak soalannya, huraikan nilai universal yang diamalkan oleh sukarelawan yang menyertai program komuniti seperti yang di atas. Atas ni dia rujuk balik sinilah. Okay, dia nak rujuk balik sukarelawan di sini. Okay, so semasa cikgu nak bagi tugasan untuk murid-murid tentang nilai universal, cikgu perlu menetapkan satu tetapan peruntukan markah. Okay. Contohnya, kalau cikgu nak jadikan dia soalan esei kan, cikgu boleh tetapkan 10 markah. Okay, 10 markah. Okay, so minta murid bagi nilai universal. Okay, so bila nilai universal, minta mereka rujuk balik nilai universal. Okay, lepas tu cuba suruh mereka cari nilai yang mana agak sesuai dengan sukarelawanan. Okay, bertanggungjawab, berdikari, harga diri, kerajinan yang mana mereka rasa betul, suruh mereka tulis. Okay, so contohnya okay, bila kita okay, so bila kita nak ajar mereka kan, kita perlu beritahu mereka okay, yang tadi kehendak soalannya. Kehendak soalan dia nak apa? Dia nak nilai universal. Okay, bagi murid yang cemerlang, mereka sangat pasti nilai universal yang mana perlu dipilih. Okay, mereka akan tulis. Okay, mungkin mereka akan tulis dalam 2, dalam 3. Okay, bagi murid yang sederhana dan lemah, mungkin mereka tidak pasti nilai universal mana yang akan digunakan. Mereka akan tulis banyak. Okay. Apa yang cikgu boleh buat? Cikgu galakkan mereka tulis. Okay. Mungkin akan salah, tetapi jangan risau. Sebab bagi pendidikan moral kan, dia begitu. Kalau lebih banyak kita tulis, lebih banyak markah kita akan dapat. Okay, kita tulis sikit, markah kita sikit. Kalau tak sampai maksimum, tak apa, tulis juga. Okay, yang markah tu, kalau maksimum 10 kan, dia sampai 10 je. Tapi bagi murid-murid kan, kita galakkan dia tulis banyak. Okay, kalau murid itu dalam nilai universal, dia nak tulis 10, bagi dia nilai universal tu 10 baru betul kan? Tak apa, galakkan dia. Okay, cakap dengan dia, yang kamu pasti nilai universal tu sangat betul, kamu tulis di depan. Okay, yang kamu yakin. Okay, yang nilai yang kamu yakin, susun di depan dulu. Okay, yang tidak yakin, tak apa. Rasa betul nak tulis, tak apa, tulis juga. Okay, kita galakkan murid tulis. Okay, galakkan dia tulis. Okay, yang dia rasa nilai universal tu dia yakin betul, tulis di depan.
Okay, bagi yang murid cemerlang, kita nak pastikan dia tulis nilai universal yang betul. Okay, so cakap dengan dia yang paling maksimum tulis 5 sudah cukup. Okay, kita bukan pilih kasih tau. Tapi yang ini sebenarnya satu teknik untuk membantu murid-murid yang sederhana dan lemah untuk menuluskan dia lah dalam kertas pendidikan moral. Okay, kalau murid yang cemerlang, kita beritahu dia, okay, tulis 3 sehingga 5 nilai dah mencukupi. Okay, kalau murid yang sederhana, lebih banyak kamu tulis, lebih banyak kamu boleh dapat. Okay, sebab selalunya murid yang sederhana dan lemah, mereka gagal dalam kertas pendidikan moral. Satu masalah je, iaitu dia tidak tulis. Okay, kalau tuliskan, dia tidak akan gagal. Okay, so apa yang boleh kita buat? Yang cemerlang, kita nak dia tulis dengan rigid. Rigid tu pastikan yang nilai universal tu mesti sesuai dengan isu tu. Tapi bagi murid yang lemah dengan sederhana, kita nak galakkan mereka tulis banyak. Lebih banyak tulis, lebih bagus. Okay, bagikan mungkin galakkan dia. Okay, cakap dengan dia, bertanggungjawab, nilai bertanggungjawab sesuai tak apa, tulis. Ada yang nilai yang sesuai lagi, tulis tak apa, tulis banyak tak apa. Okay, so lepas tulis, apa yang penting ialah huraian. Okay, so untuk yang huraikan nilai universal, kita nak bagi penetapan markah adalah 10 kan. So apa yang kita boleh galakkan ialah kita galakkan murid tulis 15 huraian ke atas. Okay, bagi yang rajin, kadang-kadang mereka nak tulis 20 huraian ke atas pun kita terima. Kita semak aja. Okay, tapi masa cikgu semak, jangan semak sampai 20 markah lah. Sebab yang maksimum markah kita untuk soalan tadi hanya 10 markah. Okay. So kita semak je. Galakkan dia tulis banyak. Okay. So untuk yang selalunya dalam buku teks kan, memang agak sesuai diambil untuk dijadikan item. Okay, item mirip SPM. Okay, so beritahu murid yang sekarang wataknya ialah siapa? Suka lelawan. Okay, so sekiranya suka lelawan, apakah huraian boleh kita tulis? Kita boleh minta dia Google tentang yang kepentingan, kebaikan, menyertai aktiviti kesukarelawanan kan. Okay. So kita boleh galakkan dia tulis huraian apa? So menjadi sukarelawan, kita boleh menimba ilmu pengetahuan. Okey, selalu cikgu akan tanya saya, bagi murid-murid yang sangat-sangat lemah, mungkin tidak pandai bahasa Melayu, tidak reti bagaimanakah cara cikgu Bibi ajarkan. Okey, so selalunya saya ajar dengan saya ajarkan cara yang old school lah. Saya menekankan teknik penghafalan. Bagi murid yang lemah, yang sangat lemah,
Yang ada juga cikgu beritahu saya anak murid dia buta huruf kan. Nak buat macam mana kan. So, saya guna balik yang cara teknik penghafalan yang sangat old school. Mungkin tidak seiring dengan teknik hebat dan lain-lain. Tetapi saya tak ada pilihan sebab nak membantu murid tersebut kan. So, selalunya saya akan bina huraian yang pendek. Contohnya menimba ilmu pengetahuan. Lepas tu beritahu dia apa-apa soalan yang ada perkataan kata kunci menyertai, menyertai kurikulum ke, menyertai aktiviti kesukarelawanan ke, menyertai aktiviti apa kan? Semua tulis menimba ilmu pengetahuan. Okey, yang ini cara saya lah. Okey. Yang selalunya yang satu lagi kan selalunya memang saya selalu minta apa-apa isu keluar kan, tulis je. Tulis apa? Mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, yang ini sampai anak murid yang tidak reti bahasa Melayu pun suruh dia hafal kan. Okay, untuk apa-apa isu je, nampak aja, tulis. Ada aktiviti apa ke, semua tulis mengeratkan hubungan silaturahim. Nampak perkataan masyarakat aja. Kan selalu dalam kertas soalan kan dia banyak perkataan tapi murid tak tahu apa maksud pun. So bagi saya selalu ingatkan mereka, okay, nampak yang masyarakat, nampak tak? Nampak tak? Okey, mereka fokus cari masyarakat, lepas tu highlight. Okey, saya kata dengan mereka, terus tulis mengeratkan hubungan silaturahim. Tak kisah apa pun, mengeratkan hubungan silaturahim. Tahniah mesti dapat 1 markah. Ni cara saya lah. Ataupun murid yang tak pandai kan, mereka tak reti nak ejaan silaturahim. Saya kata dengan dia, tak apa, hubungan kekitaan. Ni cikgu terima. Hubungan kejiranan. Okey, tahniah. Selalunya nampak masyarakat je tulis yang ini selalu akan dapat markah. Ada satu lagi, okay, saya berkongsi dengan cikgu yang saya paksa anak murid saya buat. Memupuk perpaduan. Yang ni nampak masyarakat juga, nampak negara juga. Semua tulis memupuk perpaduan kau. Okey, tahniah. Dapat 2 markah.